بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.
منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, Kala ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami, thabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami pada tengah hari ini di atas landasan agama Islam. Allah ya musarrifal qulub, ya Allah, Kala ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, engkau ubah hati kami dari hati yang lalai kepada hati yang taat, daripada hati yang buruk kepada yang baik, daripada hati yang baik kepada yang lebih baik. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaumil jumu'ah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kebajikan, kerahmatan, keberkatan, kesihatan, kekuatan di pada saat mana kami berada di sepanjang hari Jumaat yang mulia ini. Wa na'udzubika min syarri ma fiha min yaumil jumu'ah, dan kami berlindung denganmu daripada kesesatan, kesulitan, kesukaran, kemudaratan, keburukan, kematian, kecurian. Dan di saat mana kami berada di sepanjang hari Jumaat yang mulia ini, wa na'udzubika minal bukhli, dan kami berlindung denganmu daripada sifat kedekut untuk kami dapat mengeluarkan harta dan juga sedekah, lebih-lebih lagi sedekah dan wakaf kepada masjid ini dan juga sepanjang hari Jumaat ini. Wa na'udzubika minan nu'as, dan kami berlindung denganmu daripada mengantuk sepanjang tazkirah dan khutbah Jumaat. Wa na'udzubika minal kasal, dan kami berlindung denganmu daripada sifat lemah, untuk kami senantiasa dapat beramal, dapat berselawat, beribadat, berzikir, membaca Al-Quran di sepanjang hari Jumaat ini. Sekurang-kurangnya kami dapat mengkhatamkan suratul Kahfi pada hari Jumaat yang mulia ini. Wa na'udzubika min su'il kibar, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan maksiat yang kecil dan yang besar. Wa na'udzubika min adzabil qabr, dan kami berlindung denganmu daripada azab kubur. Wa na'udzubika min adzabin nar, dan kami berlindung denganmu daripada azab api neraka Jahannam. Allahumma ftah alaina, bukakan ke atas kami pada tengah hari ini hikmataka, hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami min khazain, daripada khazanah-khazanah rahmatika, rahmat-rahmat kasih sayang kepada kami, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu permulaan yang saya mulakan panjang, sebab tadi saya lihat ada dalam 20 orang. Jadi saya letak pada poin dalam tazkirah Jumaat yang biasa kalau saya buat
Tazkirah Jumaat biar poin dia pendek, padat dan tegak terus. Iaitu saya mengambil kesempatan untuk berada di sini untuk mentadabbur, bukan menafsirkan, tapi mentadabbur. Maksudnya bukan daripada kita kena buat air, tapi tadabbur ni seolah-olah dah siap air, tinggal minum. Tinggal minum. Ini belum tuang lagi. Tadabbur ni dia siap tuang air, minum terus. Jadi cepat ambil faham, terus tazakkur, mengambil peringatan. Kalau nak belajar ilmu tafsir, kena belajar dengan berkitab dan sebagainya. Hari ini kita terus kepada poin, apakah ada pada suratul Kahfi yang merupakan surah nur, cahaya. Surah Kahfi ini merupakan surah nur, cahaya. Adha'a lahum minan nur, akan diberikan kepadanya cahaya sekiranya dibaca pada hari Jumaat. Ayat 1 hingga 110, maka diberikan kepadanya cahaya daripada wama bainahu, daripada diri dia, bainal jum'atain, di antara dua Jumaat. Dan moga-moga orang yang baca hari ini, dia akan diberikan kepadanya cahaya. Ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisun sahih, menyebut bahawa saat mana manusia ni hampir mati, sekiranya wahai sahabatku, kamu nak tahu tak apabila kamu hampir mati, maka akan datanglah beberapa malaikat daripada langit, membawa dari mukanya yang putih dan juga bercahaya ibarat matahari yang turun ke bumi, yang membawakan kain-kain kafan yang berwarna putih daripada syurga dan daripada wangian syurga, yang duduk dan diturun dan dia berada di sejauh mata memandang daripada mayat. Maksudnya jauh dia duduk, sebab dia turun nak bawa manusia roh ni ke atas langit bertemu dengan Allah. Jadinya manusia, malaikat ini diamat attract kepada cahaya. Jadinya orang yang mati saat mana membaca suratul Kahfi, moga-moga minggu ni kalaulah dia mati dalam keadaan nur dan cahaya. Seminggu cahaya. Jadi handphone saya kalau cas kosong, nak cas penuh 100%, 2 jam hingga 2 jam suku baru penuh. Boleh pakai 8 jam. Sekarang ni lah WhatsApp, Facebook, 8 jam saja. 8 jam ke 10 jam je mesti habis. Kadang-kadang sampai 18 jam pun jarang berlaku. Yang muda, yang tua sama je sibuk WhatsApp. Jadinya sekejap cas 2 jam, pakainya 10 jam ataupun 16 jam. Hari ini casnya cuma 40 minit. Tak sampai 40 minit baca surah Kahfi. Saya tadi baca pun satu lay lah. Satu lay. Baca Al-Quran 44 setengah jam, maka dia mendapat pahala dan cahayanya boleh diguna pakai seminggu. Cahaya kita cuma cas setengah jam, tapi pakai cahayanya tu seminggu. Ya Allah, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah kamu melihat Allah itu seadil-adilnya? Mati minggu ni, mati dalam cahaya. Jadi tapi kalau siapa yang nak cuti baca, tak nak baca, tak ada masalah, sunat. Tapi jangan bagi mati minggu ni. Siapa yang Ustaz, saya minggu ni rasa ada excuse lah, nak minta cuti satu minggu ni, tak nak baca Kahfi sebab malam ni ada kerja hari ni. Tapi kena jaga kesihatan, pastikan kencing manis stable. Darah tinggi stable, atas 120, bawah 90. Airbag kena sediakan. Tayar Michelin supaya tak mati minggu ni. Tapi kalau rasa yang tak berapa nak hidup minggu ni, baca. Siapa yang kat sini yakin dan angkat tangan yang boleh bertahan sampai minggu depan nyawa dia? Tak ada siapa yang boleh yakin. Moga-moga orang yang baca minggu ni menjadi motivasi untuk baca minggu ni, sebab kita tak tahu bilakah kita akan diambil nyawa kita oleh malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Dan kemudian saat daripada ayat 44 dan 32, ringkas cerita dia tentang harta. Daripada ayat 1 hingga ayat 20, ayat 1 hingga ayat 26 menceritakan tentang fasa akidah. Ayat 27 sampai ayat 59 fasa harta. Ayat daripada 50, ayat 60 hingga 82 fasa ilmu, dan yang terakhir adalah 83 hinggalah ila akhir fasa daripada fasa kuasa. Jadinya hari ini duduk tengah-tengah, iaitu fasa harta. Sebab orang damai jaya ni orang yang damai dan senantiasa berjaya. Hebat dari kehidupan dia, handsome belaka, jadi dia ada harta, ada anak dan isteri. Jadi cerita dia ni tentang anak, keluarga dan juga harta. Ini fasa ni, kita baca benda ni, tadabbur menjadi cahaya kepada kita.
Dimulakan daripada kisah dua orang lelaki. Wadrib lahum mathalan rajulain. Maka dua kisah antara dua orang lelaki yang Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sebab dia live, jadi saya sebut terus dia punya poin apa yang saya sebut. Jadi daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini dibawakan dua orang tersebut oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawa dua orang itu adalah adik-beradik. Dua orang itu adalah adik-beradik yang bapa dia kaya. Bapa dia yang meletakkan harta kepada diri sekurang-kurangnya 8,000 dinar. Tu Ibnu. Yang seorang yang bernama, yang dikata bahawa seorang itu yang bernama Furtus. Furtus, iaitu dia ni adalah orang yang sombong, Furtus. Yang seorang lagi bernama Qitfir, yang beriman. Seorang lagi ni sombong dengan harta dia, kaya, bapa kaya, anak kaya. Dia ni beradik. Macam saya dengan kekanda saya Halim Shah, adik-beradik. Seorang handsome, seorang tidak. Saya handsome lah. Pak saya muda. Okey. Jadinya ketika mana saat hari ini, bila mana saat Furtus itu, dia ni dapat harta yang lebih banyak dan dia kembangkan harta tu sampailah Allah sebut wadrib lahum masalan rajulain, ja'alna, kami jadikan kepada salah seorang keduanya kaya, lebih kaya, li ahadihima jannatain, dua kebun yang cukup besar, dan wa min a'nab, daripada anggur, dan kami kelilingkan wa nakhlin binakhlin waj'alna bainahuma zar'a, dan kemudian kami kelilingkan dia dengan pokok korma, dan kemudian di antara pokok-pokok itu terdapat ladang yang cukup luas, dan di antara ladang itu terdapat sungai yang mengalir. Ini kaya. Bila dia kaya, dia mula rasa sombong. Aku lagi banyak pengikut, aku lebih pandai berniaga. Pada hari ini memang lumrah manusia, bila orang tu pakai kereta mewah, dia ni orang yang kita nak dengar cakap dia. Pengikut pun ramai. Apa dia cakap semua betul. Ada orang ni pakai Honda Petak, semua dia cakap tak betul. Sedangkan dalam Islam banyak disebutkan oleh Luqmanul Hikmah dalam surah Luqman, seorang hamba abdi yang berkulit hitam, yang miskin, tapi dia adalah orang yang bijaksana. Tak pernah dalam Quran orang yang kaya, melainkan Nabi Allah Sulaiman. Jadinya orang-orang yang kaya ni merasakan dia hebat. Ada harta, dia rasa dia bahagia hari ni kerana harta dia. Kahwinlah dengan abang ada KWSP. Dia rasa bahawa dia boleh bahagiakan isteri itu kerana dia ada duit. Yang ini ni sifat-sifat syirik kepada Allah. Meletakkan duit adalah penyebab kebahagiaan. Jadi dia merasakan bahawa harta yang dia ada ni milik dia. Lalu akhirnya terjunam harta dia. Dia balikkan tapak tangan dia, tanda menyesal. Bila dia menyesal, sahabat dia yang bernama Qitfir. Ingat nama Qitfir? Ni orang Bani Israel. Qitfir, qaf ta fa ya ra. Seorang lagi tadi Furtus. Furtus ni sombong, harta dia tunggang terbalik. Habis anak dia, keluarga dia dijenis jadi orang yang tak bahagia. Lalu seorang sahabat dia ni, saudara dia ni menyebut yang Qitfir ini, dia kata walaula, saya terus masuk, walaula idh dakhalta jannatak, kalaulah dahulu kamu melihat kebun kamu, masuk kebun, lihat harta, lihat keluarga yang kamu ada pada hari ini, qulta, kamu menyebut ketika itu, masya Allah la quwwata illa billah, ini semua milik Allah. Kalau orang puji, kalau orang kamu tengok harta kamu sebut ini semua milik Allah, bukan milik aku. La quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan Allah. Tentu kamu tidak akan mendapat seburuk-buruk perkara bagi yang kamu tidak ingini, mudarat yang datang kepada kamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dalam hadis ini, dimenafsirkan dalam tafsir Al-Munir, dia membawakan barang siapa yang melihat tiga benda, iaitu dia melihat harta dia, melihat keluarga, dan melihat anak. Tiga benda besar. Melihat harta, melihat keluarga, dan melihat anak. Ada kadang-kadang hadis, barang siapa yang dipuji hartanya, dipuji anaknya, dipuji keluarganya, dia menyebut masya Allah
la quwwata illa billah. Ataupun ada hadis yang lain, barang siapa yang diberikan kebaikan kepada dia berbentuk nikmat harta, berbentuk nikmat anak, berbentuk nikmat keluarga, maka dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, dia akan dapat 3 perkara. Yang pertama, lan tadurrahul ain, tidak akan ditimpa mudarat, penyakit, dan juga antaranya ain. Penyakit ain ni kita nak panjang lebar, antaranya tidak akan ditimpa mudarat. Kaya, bawa kereta BMW, rumah, banglo. Isteri Nia Lofa, Mira Filza dah kahwin. Tertelan Elio, orang tengok lalu je bini kita. Orang puji, cantiknya, masya Allah la quwwata. Cantiknya rumah kamu, masya Allah la quwwata illa billah. Imam Haji Bacok, makin nampak muda lah hari ni, masya Allah la quwwata illa billah. Apa dapat? Tidak akan ditimpa mudarat. Kedua, lam yara fihi makruhan, kamu tidak akan melihat kebencian pada harta, pada anak, dan pada keluarga kamu. Lam yara fihi afatan dunal maut. Yang ketiga, kamu sampai mati kamu tak akan menjumpai keburukan pada harta, pada anak, dan pada isteri, keluarga kamu. Jadi sebutan ini Nabi sebut, ini bukan kalimah dari Nabi. Ini kalimah yang Allah rakamkan, Allah gazetkan, Allah rekodkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, surah akhir zaman, yang menjadi pedoman kepada manusia yang mempunyai harta, yang mempunyai anak, yang mempunyai keluarga. Di zaman fitnah ini, bila orang puji, kita melihat harta kita, sebutlah masya Allah la quwwata illa billah. Ini kalam ni Allah sangat sayang, Allah sangat suka, yang perlu ditadaburkan setiap Jumaat. Lalu ketika itu, dalam Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia membawakan satu peristiwa, satu ulama yang disebut sebagai Imam Malik. Imam Malik, dia mengatakan bahawa Imam Malik rahimallahu wa radhiyallahu, Imam Malik wa hafizallahu ta'ala, Imam Maliki lah, dalam mazhab Maliki. Imam Malik ni, dia adalah seorang yang bila dia masuk je rumah, dia sampai rumah, dia tengok rumah dia, disebut masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa? Imam Malik sebenarnya dia bukan hanya beriman dengan ayat Quran ini, tapi dia mengatakan bahawa masya Allah la quwwata illa billah itu adalah daripada hadis rawahul Muslim, iaitu Nabi pernah menyebut, ala adulluka, nak tak aku tunjukkan kamu khanzun min kunuzil jannah, satu perbendaraan syurga, masya Allah la quwwata illa billah. Benda ni adalah kalimah perbendaraan syurga. Jadi bila dilihat rumah tu, bila disebut benda tu, rumah tu akan menjadi rumah syurga. Rumah kita kecil, TV kita ni 14 inci je, tapi seronok tengok TV dengan anak-anak. Ada orang TV 60 inci, orang gaji tengok. Ini TV 14 inci, dia nak tengok kejap 5 minit, naik balik. Pernah tak tengok TV nya tu? Kena ketuk 3-4 kali, naik balik dia punya hitam tu, turun balik, ketuk, naik balik. Seronok ketawa dengan anak isteri tengok cerita tu. Hitam balik bah, naik, ketuk balik. Ini TV 60 inci, aircon rumah, tapi rumah macam neraka. Seronok balik rumah, tengok rumah, masya Allah la quwwata illa billah. Tiada mudarat pada rumah ini, tiada kebencian pada rumah ini, tiada keburukan pada rumah ini. Rumah menjadi rumah syurga. Seronok nak balik, tengok anak, ya Allah, pakai pampers, lari, masya Allah la quwwata illa billah. Anak-anak menjadi anak yang kita lihat seperti syurga. Tengok isteri, ya Allah, isteri pun keluar. Isteri kita ni kalau keluar, abang dapat gaji mak arik li sukun, panjang 4 harakat. Kalau tengah gaji mak asli je, abang balik. Jadi dia pada saat dia balik, dia keluar je. Isteri kita ni pula jenis kalau kat luar, mood dia mood manusia. Pakai baju kebaya, pakai baju, pakai tudung Nia Lofa original Vietnam. Kadang-kadang memakai minyak wangi Raudah original. Tetapi bila di rumah, mood ditukar, mood binatang, pakai baju kelawar. Alah, macam tak pernah. Kelawar beli kat Kelantan kan, atau kat kedai ni, baju kelawar, baju lubang, jenis baju yang makin lusuh, itulah yang dia pakai. Jenis semalam tak basuh, sangkut balik.
Tengok, Masya Allah, la quwwata illa billah. Isteri kita akan kita anggap tak mana cantik pun tak apa, akan dianggap sebagai bidadari syurga. Kita anggap macam seperti di syurga. Tengok pula rambut dia, ya Allah, ala-ala artis maklimah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Isteri kita yang bagaimana pun, kita akan menampak kebahagiaan dalam hidup. Kamu tak akan pernah melihat kebencian pada dia. Kamu tidak akan melihat keburukan kepada dia. Dan kamu tidak akan ditipu mudarat suatu hari nanti. Dari video. Sekarang mungkin baik, last sekali jadi jahat. Dan mudaratkan kamu. Kereta kamu juga sama, dia bila dipuji. Kamu jangan sebut, ini adalah milik aku. Nak tahu tak apa yang aku buat? Cantik kereta bang. Ini aku nak cerita dengan kau. Astaghfirullahaladzim. Ini satu benda yang akhirnya kereta itu menjadi mudarat kepada dia. Sebutlah, Masya Allah, ini semua milik Allah. La quwwata illa billah. Ini aku nak cerita dengan kau. Barulah cerita. Pertama tu, akidah kena betul. Akidah kena tepat. Sebab itulah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat harta, melihat anak dan keluarga, dia menyebut Masya Allah, la quwwata illa billah, pastilah dia ketika itu akan mendapat perkara-perkara yang baik. Dan pada ketika itu, dalam sambungan ayat 45 hingga 46, penutup kisah ini, Allah menyebut bahawa perumpamaan hidup dunia ni, harta, anak, isteri tidak akan kekal. Walaupun dia ni kalimah yang baik, bahagia mana pun kamu dengan anak isteri, dia tidak kekal. Yang kekal apa dia? Ayat yang ke-46. Al-malu wal-banun, harta dan anak. Harta dan anak tidak akan kekal, dia hanyalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, dan zikir baqiyatus salihat itulah yang paling kekal. Baqiyat maknanya baqa, kekal. Salihat amalan zikir yang lima. Khairun inda rabbika sawaba, di sisi Allah itulah pahala yang paling besar. Sebab tu ulama sepakat, zikir 5 inilah zikir yang paling disebut orang putih kata pentolannya, pentol. Zikir yang pentol, zikir ni 5 ni, zikir yang paling besar pahala dia. Wa khairun amala, dan zikir yang paling tinggi, sebaik-baik harapan. Anak, keluarga, isteri, harapan. Tapi dia bukan sebaik-baik harapan. Harapannya adalah 5 zikir ini. Apakah baqiyatus solat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tanaman syurga. Satu lagi, wala haula wala quwwata illa billah, adalah perbendaharaan syurga. Kelima-lima ini kekal. Sebab apa? Dia berada dalam syurga. Tanaman syurga, pokok sawit akan mengudum, tanam di syurga. Jadi kalau nak tanam dalam syurga, selalu sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4. Satu lagi, harta tersimpan dalam syurga. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhir sekali, kalau kita melihat harta, melihat anak, melihat keluarga,